Kita sebenarnya dah habis kan pada ayat ni. Mari sama-sama kita baca dulu. Sebelum kita akan sambung. Pagi ni kita try habis 3 ayat. Sambungan daripada kita dah habis 15 kan. Jadi kita akan sambung 16, 17, 18. Kita sama-sama baca tuan-tuan daripada Isti'azah sampai ayat 30 surah Sajadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatazakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardh thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Zalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadza inna nasinakum wadhuqu 'azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu biayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء
بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Baik tuan-tuan puan-puan, pagi ini kita cuba habiskan kalau sempat ayat 16, 17, 18. Kita dah selesai ya. Ayat yang ke-15 dahulu kan. Ayat yang ke-15 huruf D kan. Kita dah selesai huruf D. Akhir sekali didik hati dengan sujud, dengarlah peringatan walaupun daripada siapa. Jadi kita akan masuk pula hari ini A ya, 16 17, 18. Kita cuba keluarkan A, apa yang kita boleh keluarkan ayat perkataan daripada A untuk akronim yang seterusnya selepas D. Baik tuan-tuan, ayat 16 sampai ayat 18 ini mula ayat daripada tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Ayat ini tuan-tuan antara ciri-ciri orang beriman. Ya, antara ciri-ciri orang beriman. Apa yang disebut tatajafa junubuhum, lambung mereka tu jauh daripada tempat tidurnya. Maknanya kata apa? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka ini sering berdoa kepada Tuhannya dengan rasa apa? Khawfan wa tama'a. Khauf takut, tamak lah, tamak ni rasa nak sangat. Tamak di sini lebih kepada harap, lebih kepada rojak. Dalam bahasa Arab ni rojak bukan rojak makan campur-campur tu ya. Rojak tu maksudnya lebih berharap, harap. Rojak ni dalam ilmu tasawuf pun kita belajar ni, rojak ni maksudnya apa? Mengharap-harap.
harapkan keampunan Allah, harapkan rahmat daripada Allah. Ya, itu. Dia tamak di sini adalah tamak sangat nak buat baik kerana nakkan ampunan Allah, nakkan rahmat Allah. Khafa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ufiya lahum min qurrati a'yun. Dan kelebihan yang Allah bagi kepada mereka ini, seorang pun tak tahu ya apa yang disembunyikan. Ini jadi rahsia lah. Rahsia ataupun misteri. Apa yang disembunyikan oleh Allah. Rahsiakan apa tuan-tuan? Rahsia yang penuh nikmat nanti. Apa yang Allah akan beri. Kita ni kita tahu. Tapi ini kita baru dikhabarkan dalam dunia je. Ya, kita hanya baru dikhabarkan. Dengar-dengar daripada panduan wahyu sahaja. Tapi kita belum lagi menikmatinya lagi. Ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Yang sedap-sedap je. Qurrati a'yun ni apa? Yang penyejuk mata. Qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini balasan atas apa yang mereka lakukan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Di sini pula disebut, adakah sama orang beriman dengan orang yang fasik ataupun orang kafir? Di sini tuan-tuan disebutkan apa tau? Beza. Kalau di dalam ayat tu dia datang mukmin dengan fasik. Fasik di sini boleh datang dengan beberapa makna. Sama ada fasik ini yang selalu melakukan dosa, ataupun fasik dengan makna sini apabila dia pairingkan dengan mukmin, satu lagi lawan dia kafir. Ya, fasik juga boleh datang dengan maksud orang yang kafir, kufur kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Adakah sama? Pasti tidak sama. La yastawun. Jadi kita cuba rangkumkan tuan-tuan 3 ayat ini untuk kita telusuri apa makna daripada 3 ayat yang kita bacakan ini. Lalu kita akan jelmakan. Itu tadabbur, kita jelmakan apa yang kita boleh memberi reaction daripada 3 ayat ini. Dalam ayat 3 ayat ni tuan-tuan, Allah nak ingatkan pada kita apa yang kita buat dan apa yang Allah rahsiakan daripada kita, daripada bentuk nikmat. Jadi kita nak sebutkan di sini antara perkara yang menjadi rahsia. Rahsia apa tuan-tuan? Adakah kita ini kalau duduk seorang, kita ini buat sesuatu tu kekal menjadi rahsia? Kita buat sesuatu ni mungkin kita buat duduk seorang-seorang, kita kata orang tak tahu. Tapi Allah tak menjadi rahsia pada diri kita, pada diri Allah. Sebab apa? Sebab Allah tu maha mengetahui, walaupun hanya yang tahu tu kita seorang sahaja. Jadi ini istilah rahsia ni tuan-tuan, ayat daripada 16, 17, 18 ini, mungkin kalau kita buat dosa, duduk bersendirian, kita seorang je tahu. CCTV ke apa ke, CCTV pun kadang-kadang kita tutup lah apa-apa, duduk dalam bilik seorang-seorang ke apa, ada CCTV ke tak ada CCTV ke, tak boleh kita nak tahu betul-betul. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mengetahui. Ada juga dalam bentuk ibadat pun kita disuruh buat secara rahsia, kerana di sanalah tingginya darjat keikhlasan amalan bentuk ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi bentuk rahsia tuan-tuan? Dalam ayat ini juga boleh kita buat secara bentuk ibadat, bangun malam, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Buat secara rahsia. Apa buat secara rahsia dengan kita bangun malam? Orang lain tak tahu pun tuan-tuan. Sebab itu ada setengah ulama-ulama kita tuan-tuan, dia bangkit ambil semayang pun dia buat secara diam-diam supaya bimbang, tak nak mengejutkan orang lain supaya tahu yang dia tengah buat ibadat. Sampai tahap macam tu sekali. Ini dalam bentuk rahsia. Begitu juga fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum qurrata a'yun. Kita pun tak tahu macam mana yang katakan nikmat yang Allah nak buat tu lagu mana kata bentuk nikmat dia. Kita ni baru dikhabarkan dalam panduan wahyu saja. Tapi exactly macam mana yang rasa Allah betul-betul nikmat tu kekal jadi rahsia. Jadi istilah rahsia ni tuan-tuan, mungkin pada kita ni depan orang Allah tutup aib kita. Kita boleh jadi pelakon lah apa ke. Padahal kita bersendirian tu, Allah sebenarnya tutup aib kita. Sebenarnya banyak dosa yang kita buat yang kita tak tahu. Orang lain tak tahu tapi Allah maha mengetahui. Daripada kita bicara pada ayat 16 ni tuan-tuan. Bila kita baca tatajafa junubuhum. Tatajafa ni tuan-tuan
Ayat yang 16 tu, ya kita baca ni kan. Ayat 16, 7. Ayat 16 sampai 18. As-Sajdah. Tatajafa. 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 Tatajafa ni tuan-tuan, ibarat ni macam mana tau? Duduk tu tak selesa. Dia duduk ke baring tak selesa. Dia maksudnya tak betah dengan satu tempat. Dia jadi macam mana tu? Tatajafa. Tatajafa junubuhum. Junubuhum ni apa? Janbi. Janbi ni baring yang mengiring macam tu. Tatajafa, tak tetap duduk dia. Duduk dia tak tetap, baring dia pun tak tetap. Sebab apa tak tetap? Tatajafa junubuhum ni dia rasa macam tak selesa. Ini sifat ciri orang beriman ahli syurga. Apa ciri dia? Tatajafa junubuhum. Apa makna tatajafa tuan-tuan? Duduk dia tu rasa macam tak kena. Kalau kita ni istilah kita tengah tidur baring ni, apa jadi macam tu tuan-tuan? Contoh, orang ni dia tak sihat, boleh jadi kan, libang-libu. Esok nak exam lagi kan, esok ni nak nikah pun siapa itu juga kan. Dia jadi macam tu, dia jadi macam mana ni, libang-libu kita kata. Itu tatajafa. Dia jadi macam jadi macam tu, tak kekal dengan satu tempat tu. Lama-lama dia baring, lepas tu dia bangkit. Tatajafa. Dia bangkit pula, lepas tu lama-lama dia apa? Dia nak release jadi macam mana? Tengok TV je lah. Dia jadi macam tu. Libang-libu jadinya. Tatajafa. Sebab tak kena. Sebab tak kena lah. Ibarat orang nak exam, orang nak nikah, orang sakit. Dia pun jadi macam tu. Tatajafa. Itu makna tatajafa. Jadi ciri orang beriman ni apa? Tatajafa junubuhum. Junubuhum ni apa? Janbin. Janbin ni apa? Baring. Baring ni tuan-tuan, sebab apa? Kita ni antara baring yang terbaik adalah baring mengiring belah kanan. Dia jadi macam tu. Kan? Baring yang sunnahnya lah kan. Lain daripada menyerap dan daripada ngiring belah kiri. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Antara yang boleh membantu kita untuk bangkit malam dengan tidur yang bukan kita pilih, yang selesa. Bukanlah tebal tilam tu 10 inci. Dia ciri orang beriman ahli syurga tu apa? Dia jadi libang-libu supaya apa? Dia tak senang untuk dia tidur lama. Tatajafa junubum. Sebab itu orang ni, orang yang esok nak nikah, esok nak exam ni jadi tak boleh ni. Lama-lama tengok TV, buat kopi, baca buku, bagi dia hilang ngantuk sampai dia itu baru dia tidur betul-betul. Itu makna tatajafa. Sebab itu dia dari sini kita buat secara general lah sahaja. Dia kata apa? Lambung mereka jauh daripada tatajafa junubuhum. Makna kata apa? Dia ni dia lebih selesa untuk tinggalkan tempat tidur dia. Tapi dengan cara macam mana? Dia bukan tengok TV tuan-tuan. Dia bukan tengok buat kopi, tengok bola pukul 3 pagi. Sanggup orang buat macam tu. Tapi orang beriman, tatajafa junubuhum, dia mau buat apa? Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Dia bangkit daripada tempat pembaringan dia, tuan-tuan. Dia tempat pembaringan ni, tuan-tuan, anil madaji'. Anil madaji' tempat pembaringan ni tak kira bukan setakat tilam tu. Bukan setakat tilam 10 inci, 5 inci. Ada yang elok untuk orang sleep disc macam ni. Bukan. Katalah dia baring pun atas sofa, atas Toto Narita sekali pun kan. Tetapi dia ini ciri orang beriman. Dia apa? Tatajafa junubuhum. Dia jadi apa? Dia jauhkan daripada lambung ngiring pembaringan dia tu. Anil madaji'i. Dia nak jauh untuk apa? Untuk dia anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Dia ni tuan-tuan, ciri orang beriman, dia bukan macam kita biasa ni. Ada orang sanggup untuk bangun, tinggalkan tempat tidur dia ni apa tuan-tuan? Dia pakai handset ni, pakai alarm. Esok nak travel ni, nak pergi mana ni? Nak naik KLIA. Naik bas takut jam. Tuan-tuan, first ETS Ipoh KL Central pukul 5 pagi tuan-tuan. Takkan nak bangkit pukul 5 pagi. Lalu dia bangkit pukul 4, 4.30 pagi. Saya biasa masuk berulang ke Tanjung Malim. Pergi naik 5 pagi.
Dia ingat tak ramai tu? Ramai yang berulang. Saya pun tanya malam tu, pakai baju siap proper dah nak pergi kerja KL. Masuk sampai 7.20 tuan-tuan. Dia semayang atas train apa semua tu, goyang-goyang tengok kiblat apa semua, pakai handset semua tu macam tu. Orang sanggup tuan-tuan, kenapa nak pergi kerja ni, bangun pukul 4, 4.30 untuk kejutkan dia. Kalau dia ambil peluang di semayang dulu, semayang dia tuan-tuan. Tapi ada orang sanggup, dia orang masa Piala Dunia apa semua, tengok pukul berapa, pukul 2, sanggup. Pukul 3, sanggup. Pukul 2.30, kunci alarm untuk bangun. Tapi ciri orang beriman, mereka kunci alarm untuk bangun, mereka tak lupa untuk solat dulu, beribadat kepada Allah. Orang sanggup tuan-tuan, nak buat apa-apa, boleh buat macam-macam pun, tengok TV ke apa-apa ke, dia tak ambil peluang pun untuk bangkit awal dia tu, yang Allah izinkan dia bangkit awal pagi tu, untuk dia apa? Yada'una rabbahum khawfaw wa tama'a. Bukan semua orang bangun awal tu untuk tujuan yang dalam ayat ini. Tapi mungkin dia bekerja, nak bangun, nak kejar flight. Tuan-tuan nak pergi KLIA, tuan-tuan, 4 jam sebelum flight. Kalau domestik, paling cepat, paling lambat, paling kejap pun 3 jam, tuan-tuan. Tidak jenuh lah. Kalau pergi umrah tu, 4 jam ke 6 jam kena tunggu, tuan-tuan. Kalau tak bangkit awal, lagu mana? Kan? Jadi kunci flight supaya apa? Kadang tidur sehari, tidur dekat airport mana pun. Kerana orang sanggup tak nak tinggal flight. Orang sanggup untuk study, tak apa, study sampai subuh. Orang sanggup ni isi buat kerja ni apa semua kerana tengah fresh kepala otak ni. Tapi ada tak orang sanggup setengah jam, sejam untuk dia beribadat? Yada'una rabbahum khawfaw wa tama'a. Di sinilah kita jelmakan. Pada A yang pertama ni apa? A yang pertama ambil berat perhatian Tuhan. Ambil berat perhatian Tuhan. Oi, bukan senang tuan-tuan ya. Bukan senang. Nak tinggalkan apa semua kan. Oi, bukan senang. Dan benda-benda macam ni tuan-tuan, sifat orang beriman, bukan senang nak tinggalkan tidur kita tempat pembaringan kita tu. Oi, bukan senang. Tuan-tuan, ada saya jumpa orang yang tidur kat tilamnya 10 inci ada. Memang ada saya jumpa. Sedapnya tidurnya apa tuan-tuan. Bayang tuan-tuan, dengan nikmat Allah beri, dia boleh mampu beli apa-apa semua tu kan. Dengan airconnya pun tuan, tang sedap tidur itulah. Ciri orang beriman ni apa? Dia apa? Tatajafa junubuhum. Maksudnya apa? Dia rasa serba tak kena kan. Rasa sedap sangat ni, sedap sangat ni. Tengok almarhum Tuan Guru Nik Aziz dulu, dia kata, dia pilih dia tidur di bawah, tak tidur di katil. Kenapa? Supaya apa? Kalau tidur sedap ni takut tak bangkit, kata dia. Takut tak bangkit. Dah sedap tidur, aircon pula, bila macam ni, libang-libuan, badan tak sedap, bangkit. Bangkit, pergi bilik air, ambil wuduk, bersihkan diri apa semua, lalu dia semayang. Itu ciri orang yang beriman, ahli syurga. Bukan senang tuan-tuan. Sebab itu pada akhir nanti kita jumpa apa? Dia tak sama dengan orang fasik, tak sama orang kafir. Orang mukmin, antara ciri dia ni dibuktikan dalam bentuk amal dia. Itu beza orang mukmin dengan orang fasik dan juga orang-orang kafir yang lain. Ambil berat perhatian Tuhan. Di sini tuan-tuan, apa yang di-highlightkan? Berapa kali kita ni tuan-tuan, bila kita tadabbur tentang A yang pertama ini penekanan kepada kita melaksanakan ibadat pada waktu malam. Ibadat pada waktu malam. Dalam surah Isra tuan-tuan, apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Saya ingat ayat berapa? 79 ke apa? Tuan-tuan, daripada sebahagian malam tu fatahajjat bihi nafilatan lak, hendaklah engkau melaksanakan tahajud sebagai amalan sunat bagi kamu. Mudah-mudahan kamu akan dibangkitkan di akhirat nanti pada makam yang terpuji di sisi Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu orang yang sembahyang malam ni tuan-tuan, insya-Allah dianya dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam keadaan yang terpuji di sisinya. Apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika ditanya kepada Nabi SAW antara solat-solat yang afdal, antara solat yang terbaik, ringkas je Nabi sebut, as-salatu fi jawfil laili, solat pada pertengahan malam. Solat pada pertengahan malam. Tuan-tuan, kalau orang bekerja, kita ambil dari sudut realiti lah, realistik. Saya kalau sembang dengan orang bekerja, realistik. Allah Ustaz, penat nak bangun awal lagi, bangkit tidur ke apa tuan-tuan. Ambillah ikut selera badan kita ini yang boleh membantu tanpa mengganggu kondisi badan kita ketika nak kerja siang tu. Cara macam mana kita tidur? Janganlah tuan-tuan, pukul 10, pukul 9, start main badminton, start main futsal. Habis pukul 11. Balik bukan terus. Tu balik mengopi kedai mama apa semua. Pukul 12 baru balik. Itu nak hilangkan peluh, bau mandi. Lalu pukul 1 tidur. Kerja masuk pukul 7.30. Jadi macam mana? Nak bangun, subuh ni kira lewat juga ni tuan-tuan. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman tuan-tuan, dia sebut apa? Walaupun subuh ni kita lewat lebih pada 6.10, 6.12. 12 minit itu pun peluang untuk kita tahajud, walaupun sekadar buat 2 solat sunat dengan ditutup 1 ataupun 3 rakaat solat sunat witir. Itu pun peluang. Pukul 6 tu kira dah siap dah lah. Allahu Akbar dah lah. Baru pukul 6 baru bangkit, jenuh lah tuan. Nak ni nak apa semua kan. Untuk 10 minit tu sampailah azan. Itu peluang untuk akhir-akhir. Itulah kira paling lewat dah lah. Kau dah buat 5.30, 5.45, setengah jam. Cantik dah lah tuan-tuan. Buat 2. Niat solat tahajud semua pun tak ngapa. Tutup dengan witir. Jadi tuan-tuan, itu antara solat yang afdal dilaksanakan. Orang mukmin kita ni, ciri orang beriman. Orang beriman antara ciri dia boleh melaksanakan solat malam. Ini bukan kita cakap tuan-tuan. Itu dia sebut. Sama ke orang mukmin dengan orang fasik? Tak sama. Jadi tuan-tuan, apa lagi disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, nak menunjukkan kesungguhan hamba, ciri orang mukmin lagi beribadat pada waktu pertengahan malam itu. Sabda Nabi SAW, saya bacakan hadis ini sebagai menyokong ayat kita ini. Aqrabu ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil lailil akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ati fakun. Sehampir-hampir antara Tuhan dengan hambanya adalah pada pertengahan malam yang akhir. Maka jika engkau mampu menjadi di kalangan golongan mereka-mereka yang mengingati Allah pada waktu itu, maka buatlah. Ini saranan Nabi SAW tuan-tuan. Di orang mukmin ini juga bukti kepada kita. Tuan-tuan, ayat 16 ini tuan-tuan, sampailah ayat 17-18 ini antara saranan, recommendation untuk cara kita berdoa antara waktu yang mustajab kepada Allah. Ini boleh masuk sekali tuan-tuan. Tapi saya nak keluarkan apa? Cara doa mustajab, cara yang dimakbulkan Allah dah jadi C pula kan. Ini juga antara waktu, cara yang mustajab ibadat kita dimakbulkan oleh Allah. Kerana antara waktu yang hampir seorang hamba dengan Tuhannya pada waktu pertengahan malam. Buktinya ini disebut tatajafa junubuhum anil madani yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Sebab itu disebut apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Cara kita minta kepada Allah tu dalam keadaan apa tuan-tuan? Khaufan wa tama'a. Sebab apa dalam keadaan khaufan wa tama'a? Takut tuan-tuan. Adakah takut dengan segala bentuk azab yang Allah akan turunkan kepada kita jika kita ini di kalangan orang yang banyak melakukan dosa? Khaufau, takut nanti tuan-tuan amalan kita ni diterima ataupun tidak. Wa tama'a, harap-haraplah apa yang kita buat ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula salah satu saja tuan-tuan, dikena beriringan antara dua-duanya. Khaufau wa tama'a.
Jangan pula kita jadi apa? Kita jadi optimis dah. Tak apa. Jangan kita ni masuk syaitan kata, Allah tu kan Maha besar. Dia pastilah ambil. Dalam keadaan kita tak mengharap kepada Allah. Kalau macam tu, alah tak apa. Allah tak apa tu, itulah syaitan bisik pada kita. Alah tak apa tak apalah. Tak apa, tak payahlah buat. Jangan macam tu. Dia kita apa? Sentiasa rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri tazallul. Tazallul ni apa? Kerahan diri, rasa rendah diri seorang hamba kepada Tuhannya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a mimma razaqnahum yunfiqun. Orang mukmin ini tuan-tuan, apabila dia ni sentiasa memikirkan pada diri dia ini, dia tak cukup yang fardu dia buat, dia akan top up dengan yang sunat. Itu ambil berat perhatian Tuhan. Kerana apa? Itu waktu yang sangat-sangat signifikan, sangat-sangat munasib, sangat-sangat sesuai untuk kita mengadu kepada Allah. Penuh pengharapan dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin ni tuan-tuan, dia tak kisah pandangan perhatian manusia, tapi dia lebihkan perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Jika dia tak bangun tuan-tuan, dia rasa sangat rugi kerana dia tak dapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang lain tuan-tuan, mungkin dia rasa apa? Tak apalah. Bos aku nampak aku ni, tak apa. Orang lain tak nampak pun tak apa. Setengah orang tuan-tuan dia buat diam-diam je. Dia bagi rezeki ke, dia bagi infak ke, dia buat diam-diam. Itu yang saya sebut pada mukadimah awal tadi apa? Ini yang katanya apa? Tentang rahsia. Rahsia ni. Rahsia kita buat ibadat. Ni rahsia kita dengan Allah sahaja. Orang tak tahu pun. Tak payah diceritakan kan. Masuk pukul 3 pagi, dia buat live kan. Tak dia masuk kan. Tak dia masuk. Ngantuk awak, ngantuk ni malam tadi 3 jam aku tahajud, kata dia. Patut nguap tak henti kan. Semua dia ceritakan. Jadi dia kekal rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi tuan-tuan, satu lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang seterusnya, ni yang pertama kan. Yang kedua, tadi ambil berat perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya adalah ambil berat hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia. Kita cuba datangkan ayat sokongan tuan-tuan pada yang pertama tadi. Ambil perhatian dengan perhatian daripada pandangan Tuhan ini. Saya rujuk pada kitab Safwatut Tafasir ini. Contohnya pada ayat surah Az-Zariyat. Tuan-tuan ada Quran kan? Surah Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Jom kita buka kan. Surah Az-Zariyat 17, 18. Surah yang keberapa? Surah Az-Zariyat 17, 18. Surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Az-Zariyati zarwa wal. Dapat surah Az-Zariyat? Surah 51. 522 kot kalau tak salah saya, 522. Muka surat 500 ayat 17 18. Okey. Muka surat 521. Okey, tengok tuan-tuan. Ni cerita tentang bangkit malam ni. 17 18 muka surat 521. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Tengok tuan-tuan, ni sokongan pada yang pertama tadi kan. Mereka tu sedikit sekali tidur di waktu malam, dan akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi surah yang ke-51 ayat 17 18. Tuan-tuan ya, surah 51 ayat
ayat 17, 18. Masih lagi pada ayat 16 ni ya. Ni A2 ni. Masih lagi pada ayat yang ke-16. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi tuan-tuan, dalam hidup kita ini tuan-tuan, apa yang nak disebutkan di sini adalah walaupun kita ini beribadat untuk menjaga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, kita tidak juga dilupakan antara kepentingan kita untuk jaga hubungan kita sesama manusia dengan masyarakat yang lain. Hablum minan nas, hablum minan nas. Sebab apa tuan-tuan? Dalam ayat ini disebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang beriman ni tuan-tuan, dia rasa janggal kalau dia ini hanya mikir diri dia sendiri semata-mata tanpa dia memikirkan kepada orang lain. Ini antara hubungan sosial, interaksi sosial lah istilah orang sekarang cakap. Untuk kita ini bukan setakat memikirkan tentang diri saja. Kamu ni kaki ni je, kaki masjid je apa ke apa. Tapi juga mementingkan antara interaksi sosial dengan orang lain. Buktinya dalam ayat ini disebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuan-tuan, kita buat amal ibadat, bangkit malam, kita nak pahala daripada Allah. Nakkan pandangan Allah. Nakkan rahmat Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita juga disuruh memberi infak ni juga untuk kerana kita inginkan rahmat, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita sebut tadi ayat yang mula-mula tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum, kita sanggup tinggalkan tempat tidur kita yang selesa, 5 inci, 10 inci apa semua tuan-tuan. Kalaulah kadang-kadang ahli keluarga kita datang waktu cuti, kita pun melayan mereka tu kadang tuan-tuan, sampai bersembang lebih pada 12 tengah malam lagi. Sanggup kita layan dia. Layan, ni jaga hubungan lah ni dengan orang lain ni. Sanggup kita. Takkan kita tak sanggup korbankan waktu tidur kita tu, layan keluarga kita datang, layan demo sungguh-sungguh. Takkan kita tak sanggup korbankan sedap kita tidur itu untuk kita laksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sayangkan pada anak kita, kita bagi duit, apa semua korban tuan-tuan. Itu kita, antara hubungan kita dengan family member kita. Bagaimana pula dengan orang yang lain? Mimma razaqnahum yunfiqun, tuan-tuan, bukan setakat kita bagi, infakkan dalam bentuk wang, not duit. Juga kita infakkan dalam bentuk apa yang boleh kita bantu kepada orang lain. Bentuk tenaga kita, masa kita. Untuk kita cari apa? Untuk cari kita, interaksi sosial kita bukan setakat kita jaga hubungan dengan Allah, tapi jaga hubungan kita dengan orang lain juga, masyarakat dan juga manusia yang lainnya. Jadi tuan-tuan, itu yang disebut ambil berat hubungan dengan manusia. Supaya apa tuan-tuan? Supaya apa yang kita buat itu, dan tuan-tuan, bila kita memberi infak kepada orang lain tuan-tuan, bila kita memberi infak kepada orang lain, juga yang terbaiknya, ni saya sebut yang terbaiknya adalah dalam keadaan yang rahsia. Itu yang terbaiknya. Kalau ada orang dia kata harus boleh buat untuk kita bagi, contohnya untuk dicontohi oleh orang lain, boleh buat. Tapi kalau rahsia tu tuan-tuan, itu yang terbaiknya. Itu yang paling terbaiknya. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tufuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Itu dalam ayat mana? Surah An-Nisa kalau tak salah saya. Nanti saya rujuk balik, saya bagi tahu tuan-tuan. Itu yang terbaiknya kalau kamu dapat sembunyikan. Dalam apa disebut apa? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Antara ciri-ciri orang yang beriman ni apa tuan-tuan? Kita beri, yang lain pun tak tahu apa yang diberi. Tuan-tuan, itu antara rahsia. Sebab itu rahsia yang disebutkan ni tuan-tuan, nikmat bagaimana Allah nak bagi ganjaran kepada kita tu pun kekal menjadi misteri dan jadi rahsia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Supaya apa? Kita berkejar-kejar untuk melaksanakan dengan sebentuk-bentuknya, sebaik-baiknya bentuk kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ayat yang seterusnya,
Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam kitab Safatul Tafasir ini disebut apa? Fala ya'lamu ahadun minal khalqi miqdar wa ma yu'tihimullah minan na'im. Kita tak tahu pun apa yang Allah akan simpan, Allah sembunyikan, Allah akan tunjukkan daripada bentuk nikmat yang akan dikurniakan kepada orang-orang mukmin. Yang bangkit malam tadi, yang berinfak di jalan Allah tadi. Apa dia? Dalam hadis Nabi SAW sebut apa tuan-tuan? Mimma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatra ala qalbil bashar. Maksudnya apa? Dalam syurga nanti, akhirat nanti, benda yang mata tak boleh nak gambarkan, yang telinga wala udhunun sami'at, telinga yang dengar, dan yang tak terlintas dalam hati manusia, ada Allah kurniakan sebagai jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai ganjaran atas apa-apa yang engkau kerjakan. Jadi tuan-tuan, itu kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman ini, antara kelebihan-kelebihan yang tak boleh kita nak terjemahkan, sebab kita hanya diceritakan tanpa kita tahu lagi apa sebenar-benarnya apa yang Allah akan kurniakan kepada kita dalam bentuk nikmat-nikmat yang Allah janjikan kepada kita. Tak kira manusia, jin pun kita tak tahu apa yang Allah akan berikan dalam bentuk nikmat, dalam bentuk nikmat yang kita tak dapat nak gambarkan tadi. Ya, a'dadtu li'ibadiyas salihin, dalam satu hadis Allah Subhanahu Nabi SAW sebutkan, aku telah, ada satu hadis kursi, aku sediakan kepada untuk hamba-hambaku yang orang soleh perkara-perkara bentuk nikmat yang tak tergambar daripada bentuk panca indera kita. Apa dia? Wallahu a'lam. Bentuk nikmat tu kita hanya ceritakan tuan-tuan, daripada bentuk nikmatnya rasanya bagaimana, wallahu a'lam. Ini satu keunikan sebenarnya. Keunikan sebab apa tuan-tuan? Balasan yang dijadikan ini khas untuk orang-orang mukmin ini kekal menjadi rahsia. Tuan-tuan, kalau kita lah nak buat satu benda rahsia ni untuk timbulkan apa tuan-tuan? Timbulkan rasa apa ya? Teruja, istilah sekarang kan? Istilah sekarang. Suspend. Masya Allah. Suspend. Teruja. Bila teruja ni apa? Kita nak lagi. Kalau orang kahwin, tunggu hari anniversary ni, dia jadi apa? Seminggu lagi. Ni lagi. Ini kita tak tahu tuan-tuan. Bila suatu yang rahsia ni, bila tengok keluar ni, ui, amazing, mengagumkan. Ini tuan-tuan tak boleh nak digambarkan. Itu yang disebut, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Anak kita ni kan, kadang dia lupa pun hari birthday dia bila. Bila keluar, bagi hadiah, dia jadi sangat seronok. Tuan-tuan, orang mukmin dia nantikan saat itu sebenarnya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Yang menyejukkan, menyedapkan mata je bila dilihat. Itu masa bila tuan-tuan, susah dia bangun malam tu, dia bagi infak tu, dia tolong orang tu, akhirnya itulah nikmat yang Allah beri. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini yang kelebihan tuan-tuan, dan kelebihan inilah pada ayat yang ke-17 yang disebut pada ayat ini. Yang seterusnya ialah alangkah indahnya jannah, itulah syurga yang kita sebut tadi lah. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, yang tak boleh digambarkan dengan mata, telinga, tak tergambar pun dengan hati kita macam mana. Itulah jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini semua apa? Sebab inilah ganjaran yang Allah berikan kepada kamu di atas apa yang telah engkau laksanakan dalam dunia. Jadi tuan-tuan, kita memberi bukan kosong, kita memberi walaupun dalam keadaan rahsia. Allah simpan semua benda tu. Kita semayang, kita buat, kita mengaji, kita beribadat tengah malam, semua tu ada perkiraan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dirahsiakan itu tuan-tuan merupakan satu apa? Untuk timbulkan rasa keterujaan kepada kita, untuk rasa seronok kepada kita.
Supaya apa? Kita berkejar-kejar untuk melaksanakannya. Apa benda tadi? Bangun malam, beribadat kepada Allah, melaksanakan benda-benda baik. Itu ujian pada orang beriman. Sanggup tinggalkan kesenangan, keselesaan. Dia buat benda-benda macam tu, tuan-tuan. Jadi orang mukmin ni, tuan-tuan, sedaya upaya dia sentiasa untuk memberi. Memberi untuk manfaat kepada orang lain. Ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-18. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Ini satu cerita, tuan-tuan. Ayat yang ke-18. Satu cerita. Yang ni ayat ke-17 lah ni ya. Ni ayat 16, ini ayat ke-17. Ni ayat 17. Baik, yang akhir sekali, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastahun. Baik, saya bacakan. Dia sebut apa, tuan-tuan? Ruwiya annahu kana baina Ali bin Abi Talib wa Uqbah bin Abi Mu'ayth tanaza'u wa khusumah. Dia terjadi, tuan-tuan, pergaduhan antara orang musyrikin, orang kafir Quraisy di Mekah dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Jadi tuan-tuan, antaranya dalam perang Badar dulu disebut, tuan-tuan, disebutkan di sini sababun nuzul, sebab turun ayat yang ke-18 ini. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apa disebut? Satu ni disebut apa daripada Ibnu Abbas, berkata siapa? Faqala al-Walid bin Uqbah li Ali. Kata seorang yang bernama Walid bin Uqbah kepada Ali bin Abi Talib. Dia kata apa? Uskut fa innaka sabi. Dia kata apa? Diam, kamu ni bodoh. Tengok, dia kata uskut. Uskut ni apa, tuan-tuan? Diam, kamu ni bodoh. Wa ana wallahi absud minka lisanan. Oh, belagak, tuan-tuan. Dia kata apa? Lidah aku ni lebih lancar daripada lidah kamu. Dia kata dia ni yang lebih. Wa asja'u minka jananan. Dia kata apa? Kami ni lebih hebat dari sudut tentera kami. Berani. Tombak aku ni lebih tajam daripada tombak kamu. Wa amla'u minka hashwan fil katibah. Tentera-tentera kami ini lebih banyak. Anak buah aku ni lagi kuat daripada anak-anak buah kamu. Faqala lahu Aliyin uskut fa innaka fasiqun. Dia kata apa? Diam kamu. Tutup mulut kamu. Balah Sayyidina Ali kepada mereka. Kamu ini beza dengan aku. Beza dengan aku. Uskut fa innaka fasikun. Kamu adalah seorang yang fasik. Lalu Allah turunkan ayat ini. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apa maksud dia, tuan-tuan? Afaman kana fil hayati dunya mu'minan. Adakah sama? Ni Allah tanya ni. Adakah sama dalam dunia ni orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan orang-orang yang fasik? Antara ciri orang fasik apa, tuan-tuan? Mereka ini keluar daripada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri adalah orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah. Ataupun yang kedua, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti siapa tadi? Uqbah bin Abi Mu'ayth tadi. Uqbah bin Abi Mu'ayth tadi. Dia peli, dia cakap kepada Sayyidina Ali, aku ni lebih hebat pada kamu. Ali kata apa? Tak sama, diam kamu. Diam kamu. Beza yang paling ketara apa? Aku mukmin, kamu fasik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apa Allah sebut? La yastawun. Apa makna la yastawun? Tak sama, tak serupa. La yastawun fil akhirah bisawab wal karamah. Ulama sebut apa? Mana nak sama? Masakan boleh sama? Di akhirat pun tak sama, di dunia pun tak sama. Di akhirat orang beriman, dia ni percaya kepada Allah, bertakwa kepada Allah dalam dunia. Tapi orang fasik, dia keluar daripada ketaatan kepada Allah. Di akhirat lagilah. Adakah sama di akhirat ganjaran dan juga kemuliaan dengan orang-orang mukmin daripada sudut ketaatan dan ibadah mereka?
Dalam dunia tengok orang mukmin buat apa? Bangun malam, memberi infak, membantu kepada orang-orang lain. Tetapi adakah sama dengan orang-orang fasik seperti mana mereka? Tak sama. Tak sama. Apa lagi buktinya tuan-tuan? Daripada sudut ayat yang ke-18 tadi adalah contoh surah Qalam. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Surah Qalam ayat 35. Tuan-tuan tengok surah Qalam ayat 35. Surah Qalam ayat yang ke-35. Surah Qalam. Qalam. Surah 68. 565. 565. Surah Qalam. 565. Ayat 35. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Dapat? Okey, ambil pada ayat 34 lah. Allah sama sekali tidak menyamakan orang baik dengan orang yang buruk. Ayat 34. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Sesungguhnya bagi orang bertakwa disediakan syurga yang penuh nikmat di sisi Tuhannya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Maka patutkah kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa ataupun orang-orang yang kafir? Beza tuan-tuan ya antara orang-orang mukmin daripada sudut apa? Sama tentang balasan yang disediakan Allah untuk mereka masing-masing. Berbeza tuan-tuan ya. Itu rujukan kita, sokongan kita. Surah Qalam ayat yang ke-35. Surah Qalam surah yang ke-68 kan? 68 ayat 35. Jadi kita pergi pada A yang terakhir. Ancaman penyakit fasik. Yang keempat. A yang terakhir. Ancaman fasik. Fasik lah. Ancaman fasik. Makna fasik ni boleh kata orang yang keluar daripada ketaatan pada Allah, berterusan melakukan dosa, maksiat, dari sudut sini kepada kekufuran pada Allah. Sebab apa kita kata orang yang kafir kepada Allah ni? Berdasarkan ayat, turunnya ayat tadi, sebabun nuzul tadi. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Makna kafir pada fasik di sini. Ya tuan-tuan ya. Makna apa? Makna kafir di sini ya. Ancaman penyakit fasik. Fasik di sini dalam kurungan tadi kafir lah. Tadi, cerita tadi. Ini berdasarkan kepada ayat tadi ya. Ayat tadi. Makna fasik tu dia boleh datang dengan makna dua. Rujukan tadi 68, 35. 68, surah Qalam, ayat 35. Saya sebut sini ya. Baik. Itu ancamannya tuan-tuan. Beza. Dan Allah jawab, la yastawun. Mereka itu tidak sama daripada sudut ganjaran dan juga perangai mereka. Jadi tuan-tuan, itu sebagai huraian kita untuk habiskan pada ayat ini. Sampailah ayat yang ke-18. Kaman kana fasiqa la yastawun. Sebab itu satu lagi ayat, kalau kita nak ambil satu lagi tuan-tuan sebagai sokongan tadi, surah Jasiyah. Ni ayat terakhir lah. Jasiyah ayat 21. Jasiyah ayat 21. Surah yang ke-45. Muka surat 500 tepat. Jasiyah ayat 21. Okey. Jasiyah ayat 21. Muka surat 500. Suratul Jasiyah 45 21. Satu lagi sokongan 45 21. 45 21. 45-21. Ni akhir lah tuan-tuan ya. 45-21. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apa dia kata? Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang beriman dan mengajar dan mengerjakan amal yang soleh,
iaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Tengok Allah cakap. Kan? Adakah sama mereka itu? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Ini jawapan Allah kepada penafian Allah kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu, supaya mereka itu tak sama antara mereka dengan orang-orang yang beriman. Itu perbezaannya, tuan-tuan ya. Sebab itu Ibn Katsir disebut Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan tentang kemuliaan orang beriman, keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebenarnya dah beri peringatan kepada mereka dan Allah tidak akan menyamakan daripada sudut pembalasannya antara orang beriman dengan orang-orang yang fasik ataupun orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan, itu saja untuk akhir sampai ayat 18. Alhamdulillah kita dapat cover 3 ayat ini. Ada 4A. InsyaAllah pada akan datang kita akan sambungkan pada ayat yang seterusnya. Saya rasa bulan 2 nanti saya akan bagi handout lah. Handout untuk surah Sajadah ini daripada akronim-akronim ini seperti mana dalam surah Al-Mulk tu untuk tuan-tuan perempuan, sebab ada yang tak pernah datang pada awal. Nanti saya akan bagikan bulan 2 nanti, insya-Allah lah. Bulan 1 ni tak sempat, bulan 2 nanti mungkin sesi pertama ke sesi kedua bulan 2 tu saya akan printkan, saya akan photostat, saya akan bagi pada tuan-tuan untuk jadi hasil daripada akronim-akronim ni. Nanti saya akan tuliskan dan akan saya edarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja tuan-tuan daripada saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.